Okay, continue chapter 2 with empirical formula and molecular formula. Alright, ni dah start ada calculation lah, start daripada mole concept and this one. Okay, what is empirical formula? So dari segi definition, empirical formula is a formula that gives the simplest whole number ratio of the atom in a compound. Okay, so you ada chemical formula, empirical formula and molecular formula. Basically, in chemical formula, contoh saya bagi H2O. So H2O, this is chemical formula for water. Okay, water kita tahu. Tapi, let's say lah, kalau dia adalah empirical formula, H2O, and then the N value here. So, H2O can be empirical formula for something yang bila kita darab dengan N. Maksud dia, ini adalah yang paling simple sekali, H2O. The simple whole number ratio. Okay, ini chemical formula. Maksud dia untuk water. Tapi kalau dia empirical formula, H2O, it could be empirical formula for something like, contohlah kalau saya darab dengan 4 kat sini. So, H8O4. It could be chemical formula for this one. Tapi dalam bentuk yang simple. H2O. Okay? And then you ada molecular formula. Molecular formula, yang bawah ni lah. Sama macam water ni. Water ni adalah molecular formula for water lah. This one H8O4 ni adalah molecular formula for other structure lah. Alright. So, dari segi definition ini. So, different compound may have the same empirical formula. For example, if you have CH. So, CH, it could be empirical formula for ethene. Bila you darab dengan 2, so dia jadi C2H2. So, dia jadi ethene. Tapi kalau awak darab dengan 6, dia akan jadi C6H6, which is benzene. So, different molecular formula atau different chemical formula can have the same empirical formula, which is CH. Ini antara example. Okay, and then this is the step to determine the empirical formula. Okay, saya lebih kepada praktikal. You boleh baca step-step ni. Tapi saya akan tunjukkan secara praktikal. Except for this round off, dia punya rules of round off for the nearest whole number ni. Okay, kalau you punya, bila kita dah bahagi-bahagi nanti, kita akan buat step-step ni. Ini awak kena ingat sikit lah. Let's say lah, jawapan awak akan dapat 1.5, ada 0.5. So, kalau ada 0.5 ni, automatik you kena darab dengan 2. Kalau 0.25, darab dengan 4. Tapi saya jarang lah suruh student saya untuk buat yang darab 4 ni. Tapi boleh buat lah. Cuma 0.5 ni, yes, saya akan make sure semua kena darab dengan 2 untuk dapat whole number. Bila darab dengan 2, dapat 3 lah. Okay, kalau 0.25 ni darab 4 dapat 5. Lain-lain tu you run off macam biasa. Kalau perpuluhan tu let's say 0.65. So terus jadikan contoh 1.65. Automatik dia jadi 2. Kalau dia 1.35. Automatik dia jadi 1. Kita run off kan. Ini adalah dia punya basic rule untuk run off for the nearest whole number in empirical formula. Okay, saya akan tunjukkan step-step dia. Okay, bila ada soalan empirical formula, baca habis tu soalan. So, soalan ni direct. What is the empirical formula of a compound that contain 40% gram carbon, 6.67 gram hydrogen, and 53.33 gram oxygen? So, the first thing yang saya nak you buat adalah list down dia punya element. You ada carbon, you ada hydrogen, and then you ada oksigen. Okay, so saya akan buat macam ni. Saya sama je kat sekolah pun cikgu ajar. Kan? Garis. Okay, step pertama adalah dapatkan mol.
Okay, mol kita dah belajar dalam video keempat, tak salah saya. N sama dengan mass over RMM. Okay, kat sini saya tahu mesti ramai macam secara matematiknya bila you tengok, oh ada persen, macam mana nak tukar kepada mass pula? Okay, so this is percent by mass. So bila percent by mass, you boleh assume atau ambil value percentage ni sebagai gram directly. So let's say carbon is 40%, so 40 gram. So bila dapat soalan ada persen-persen ni, tak perlu rajin-rajin nak 40/100 darab bla bla, tak perlu. Saya tak ajar. So directly just take this percent sebab dia by mass. So ambil terus sebagai 40 gram. Bahagi dengan RMM carbon. RMM carbon saya dah hafal 12 gram per mol. Nak dapat mana Miss? 21 kot. Yang ni dapat daripada periodic table. Periodic table kat mana? Tengok kat depan ni. Saya laju sikit. Kotlah tak ingat periodic table tu apa. Ni. So, carbon 12.01, hydrogen 1.008, oksigen 16.00. Okay. Make sure you boleh ada, macam nak mudah kita ada extra lah periodic table. Okay. So, ni 12.01. Hydrogen 6.67 gram bahagi dengan hydrogen 1.008 gram per mol. Oksigen 53.33 bahagi 16.00. Okay, tekanlah kalkulator satu persatu. Okay, so kita tekan kalkulator. Uh, 40 bahagi 12.01. Okay, so dapat 3.33. Okay, yang kedua pula 6.67 bahagi 1.008. Dapat 6. Apa tadi? 6.617. 6.17. Okay. Yang ni pula 53.3 bahagi 16. 3.33. Okay. 3.33. Okey, dekat sini kita jangan bahagi pendekkan lagi molar mass tadi. Sekurang-kurangnya 2 atau 3 titik perpuluhan lah. 3 saya rasa yang ni pun tadi 3. Okey. So dah dapat step pertama mol, dah selesai. Step kedua, bahagi dengan smallest ratio. Smallest mol. Okey, tengok antara 3.33, 6.61, 3.33 ni, nombor mana yang paling sikit? Kos 3.33 ni lah. Okey, so nilai mol tadi bahagi dengan yang paling sedikit. Setiap ni bahagi. So awak pun tekan kalkulator ni automatik 1. Yang ni pun 1. Yang kedua ni 6.617 ni bahagi dengan 3.33. So, dia dapat 1.98. Okey, dekat sini fungsi run off tadi. 2. 1.98 ni jadikan 2. Therefore, empirical formula sama dengan, kita keluarkan apa yang kita dapat. C ada 1, C 1. H ada 2, O 1. 1 biasa kita tak tulis. So, betul jawapan ni. CH2O. So, this is the empirical formula for this compound. Alright. So, now you can pause video. Try buat exercise ni. Dapat tak jawapan yang sama dengan jawapan ni? Kalau tak dapat, tolong WhatsApp saya. Tunjuk cara kerja. Okay. Next is molecular formula. So, molecular formula is a formula that show how many atoms atau exact number of atom of ion of each element combine to make the compound. Maksudnya formula yang sebenar. Empirical formula tadi yang paling simple. Molecular formula ni dia yang paling sebenar. So, nak dapatkan molecular formula, apa yang penting mestilah ada molar mass.
So molar mass ni mesti known. Kalau tak known, tak boleh dapat dia punya molecular formula. Macam mana nak dapatkan molecular formula? Okay, dia ada step-step dia. Yang pertama, you mesti calculate the mass of empirical formula. Kan kita dah dapat tadi CH2O. Kira mass dia. C ni 12.01 tambah 2 darab 1.008 tambah dengan 16. Awak pun rajin tu untuk calculator kira. Itu adalah mass of empirical formula. And then, second step, you divide by the molar mass of compound. Okay, yang ni yang kita kena tahu. Known molar mass. Dia kena bagi tahu molar mass compound tu. Molar mass compound tu mesti diberi. Dah dapat tu contoh lah. Ini saya 12 tambah 16. 28 tambah 2. 28 tambah 2. 30 contoh. So let's say dia kata. Benda tu. Molar mass dia 60 gram per mol. So kita kena divide dengan molar mass empirical tadi. 30 gram per mol. So dapat 2. 2 ni apa? 2 ni adalah mole ratio yang saya ajar tadi. CH2O N ni. So N ni adalah 2. So awak akan dapat CH2O N tu ganti dengan 2. So molecular formula dia C2H4O2. Ini adalah step-step dia. Okay, don't worry. Kita akan tengok contoh. Oh, tepat sekali ya. Contoh yang sama dia bagi. Okay. Dia kata dia ada compound empirical formula dah kira ada sebanyak EF adalah CH2O. Molar mass was found to be 180. So molar mass 180. So apa yang you perlu cari adalah molar mass untuk empirical formula dulu. Empirical formula ni kan. So 12 tambah 2 darab 1.008 tambah 16 tadi. So 12 tambah 16, 28. 28 tambah 2, lebih kurang lah 30.00 gram per mol. Okay. So dah dapat ni, dapatkan N. N sama dengan molecular mass, molar mass, compound, molecular formula, bahagi dengan molar mass, empirical formula. So N sama dengan 180 bahagi dengan 30. So dapat apa? 6. Jadi MF adalah EF darab N. Okay. So EF adalah CH2O darab N tadi 6. So dapatlah C6H12O6. Okay. Itu jawapan tu. Alright. So tekan calculator. For this example, pause dan saya akan tunjuk jawapan dalam video tutorial. Cuba buat soalan ni. Okay. Itu saja untuk video molecular formula dan empirical formula. Jika you ada soalan, you tak boleh jawab, you boleh tanya saya. Saya akan bagi jawapan di video tutorial next week.